Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nurliza binti Mak Hashim. Hari ini akan bersama-sama anda untuk mempelajari mengenai tajuk Matematik Tingkatan 4, Bab 7, Graf Gerakan. Okey, 7.1 Graf Jarak Masa, Siri 2B. Sebelum ni kita sudah belajar mengenai yang pertama, melukis graf jarak masa, dan yang kedua, kita dah belajar juga bagaimana untuk mentafsir graf jarak masa. Okey, hari ini cikgu akan pergi lebih detail mengenai tajuk Standard Pembelajaran Mentafsir Graf Jarak Masa dan Menghuraikan Gerakan Berdasarkan Graf Tersebut. Okey, pelajaran yang lepas kita telah pun menghuraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Dan fokus cikgu pada hari ini ialah untuk mencari laju, iaitu daripada kecerunan graf yang diberi daripada graf jarak masa. Okey, mari kita imbas kembali kepada pengetahuan sedia ada anda mengenai tafsiran graf jarak masa. Okey, untuk itu cikgu ada beberapa soalan. Okey, kuis spontan untuk anda jawab mengenai tafsiran graf jarak masa yang telah pun kita pelajari. Okey, anda semua dah sedia? Okey, mari kita sama-sama dengan cikgu uji kefahaman kamu mengenai tafsiran graf jarak masa. Okey, ini adalah dua bentuk graf jarak masa yang biasa kita akan jumpa. Rajah yang pertama dan juga rajah yang kedua. Soalan pertama. Berdasarkan graf jarak masa di sebelah, apakah yang dimasukkan dengan garis lurus OA? So, perhatikan pada graf kita, garis lurus OA. Adakah kecerunan positif, laju seragam, laju meningkat atau zarah pegun? Okey, cikgu bagi masa untuk kamu fikir. Apa jawapan dia? Okey, sudah ada jawapan? Mari kita tengok adakah jawapan anda betul. Okey, jawapannya ialah kecerunan positif, laju seragam. Ingat semula ya, bila graf begini, OA, ini namanya ialah kecerunan positif. Bila kecerunan positif ini, maksudnya laju zarah seragam. Okey. Mari kita teruskan soalan seterusnya. Berdasarkan graf jarak masa di sebelah, apakah yang dimaksudkan dengan garis lurus AB? Perhatikan pula garis lurus AB ini yang selari dengan paksi masa. Adakah lajunya sifar, laju seragam, laju meningkat ataupun zarah pegun? Apa jawapan anda? Okey, sudah ada jawapan. Mari kita tengok apa jawapan yang sebenar. Okey, jawapannya ialah laju sifar dan zarah pegun. Jadi anak-anak tolong ingat, apabila kecerunan ini, kecerunan graf ini selari dengan paksi masa, maksudnya kecerunannya adalah sifar. Bila kecerunannya sifar, laju juga adalah sifar. Maksudnya zarah pegun.
ataupun dia berhenti seketika. Okey, seterusnya mari kita tengok soalan yang ketiga. Berdasarkan graf jarak masa di sebelah, apakah yang dimaksudkan dengan garis lurus BC? Kita perhatikan pula pada garis lurus BC. Tiada perubahan jarak, laju seragam, laju meningkat, gerakan diteruskan sehingga C. Apa pilihan anda? Okey, sudah ada pilihan? Mari kita tengok apa jawapan sebenarnya. Okey, jawapannya ialah laju seragam dan gerakan diteruskan. Okey, kita cuba lagi. Soalan keempat. Berdasarkan graf jarak masa di sebelah, okey, ini adalah rajah nombor 2. Apakah yang dimaksudkan dengan garis lurus OP? OP. Ingat semula graf yang sama rajah 1 tadi. Adakah lajunya seragam, kecerunan positif, laju meningkat ataupun tiada perubahan laju? Okey. Mari kita lihat sama tak dengan jawapan anda. Laju seragam, kecerunan positif. Okey. Ini soalannya lebih kurang sama dengan soalan sebelum ini. Soalan kelima. Berdasarkan graf jarak masa di sebelah, apakah yang dimaksudkan dengan garis lurus PQ? PQ, kecerunan sifar, kecerunan positif, laju meningkat, tiada perubahan jarak. Okey, sudah ada jawapan kan? Mari kita lihat. Jawapannya ialah kecerunan sifar dan tiada perubahan jarak. Okey. Soalan terakhir. Berdasarkan graf jarak masa di sebelah, apakah yang dimaksudkan pula dengan garis lurus QR? Okey, QR ini. Objek bergerak balik ke tempat asal, kecerunan positif, kecerunan negatif atau kecerunan sifar. Apa pilihan anda? Okey, jawapannya ialah sudah ada jawapan? Mari kita semak. Ya, jawapannya ialah objek bergerak balik ke tempat asal dan juga kecerunannya negatif. Okey anak-anak, apa maksud kecerunan negatif ni ya? Bila kecerunan negatif, maksudnya objek kembali ke tempat asal. Okey? Itu kena ingat. Negatif itu menunjukkan arah pergerakan objek tersebut. Lajunya positif. Okey, ini sahaja soalan kuis kita. Nampaknya ramai yang dapat jawapan yang tepat. Okey, hari ini adalah fokus cikgu iaitu laju. Laju ialah satu kadar yang melibatkan jarak dan masa. Kaitan antara laju dengan masa boleh diwakilkan dengan melukis graf jarak masa.
Okey, ini adalah graf jarak masa. Apabila graf garis lurus berkecerunan positif ini terhasil, maksudnya lajunya adalah seragam. Bagaimana untuk kita memperoleh nilai laju tersebut? Okey, kita boleh dapat laju dengan mencari kecerunan. Okey, sebenarnya kamu telah belajar bagaimana untuk mencari kecerunan pada suatu garis lurus. Okey, tapi hari ini cikgu akan bawa kamu bersama-sama kita ikuti aktiviti bagaimana untuk mencari kecerunan dan seterusnya kamu akan memperolehi laju daripada kecerunan tersebut. Sebelum nak dapat laju, kena mahir dahulu mencari kecerunan garis lurus. Okey? Jom kita sama-sama terokai mengenai kecerunan. Aktiviti yang akan kita jalankan ialah aktiviti visual reality yang akan cikgu jalankan dengan menggerakkan cursor dan juga button anak panah ke atas dan ke bawah. Okey. Virtual reality ini disediakan oleh Viatif. Mari kita lihat apa yang dikatakan dengan kecerunan ataupun slope. Aktiviti virtual reality yang akan cikgu jalankan dengan menggerakkan cursor dan juga perhatikan kereta kabel ini mendaki ke arah bukit dan kereta kabel yang kedua ini menuruni ke bawah, dari bukit ke bawah. Okey. Ini garis lurus ini, dua garis lurus ini mempunyai kecerunan. Formula kecerunan ialah jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Diberi jarak mencancang 300, jarak mengufuk 400. Jadi kecerunan kita ialah 300 bahagi 400 iaitu 3/4 kecerunan untuk garis yang pertama ini. Okey, untuk garis yang kedua, okey, kabel kar menurun ini, jarak mencancang 300, jarak mengufuk 500. Okey, jadi kecerunan kita berapa? 300 bahagi 500 bersamaan negatif 3/5 sebab kecerunan dia negatif. Okey? Ini adalah kecerunan negatif. Okey, mari kita lihat pula untuk garis yang mencancang ini. Kecerunannya adalah not defined untuk garis yang mencancang. Bagaimana pula untuk garis yang mengufuk ini? Adakah kecerunannya? Kecurunannya ialah 0 bahagi 900 iaitu sifar. Jadi ingat ya, jika garis lurus yang selari dengan paksi X ataupun paksi masa, okey, yang mengufuk ini kecerunannya sentiasa kosong. Okey, boleh ingat anak-anak, untuk yang bentuk kecerunan yang pertama ini adalah kecerunan positif. Bentuk yang kedua ini adalah bentuk kecerunan negatif. Dan bentuk yang ketiga ini adalah kecerunan sifar. Untuk garis lurus yang mencancang ini, kecerunannya ialah tidak tertakrif. Okey? Baiklah, sekarang anak-anak semua dah tahu, dah ingat semula bagaimana untuk mencari kecerunan dan formula kecerunan iaitu kecerunan sama dengan jarak mencancang bahagi jarak mengufuk, ataupun kecerunan boleh dicari dengan formula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, apa kaitan kecerunan dengan laju? Okey, tolong ingat semula. Okey, kita cari laju berdasarkan kecerunan garis lurus tersebut. Okey, mari kita cuba lihat soalan yang berkaitan dengan laju dan juga melibatkan kecerunan.
kecerunan. Okey, contoh 4. Okey, contoh ini ada dalam buku teks anda. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta dan sebuah bas persiaran. Okey, graf OA yang berwarna pink ini mewakili gerakan kereta dari Puchong ke Bandar Melaka. Graf BC yang berwarna hijau ini ialah gerakan bas persiaran dari Bandar Melaka ke Puchong. Tentukan beza laju dalam kilometer jam -1 kedua-dua kenderaan tersebut. Jadi bagaimana kita nak mencari laju? Kita cari laju kereta iaitu kecerunan garis lurus yang berwarna pink, tolakkan juga dengan laju bas persiaran iaitu graf garis lurus yang berwarna hijau. Bagaimana kita nak cari laju kereta? Ialah dengan mencari kecerunan garis berwarna pink. Okey, tengok garis berwarna pink ada dua koordinat iaitu 00 dan pada titik A ialah 2150. Begitu juga untuk graf garis lurus yang berwarna hijau ini. Bagaimana kita hendak mencari kecerunannya? Perhatikan pada titik B ialah koordinatnya ialah 0150 dan pada C koordinatnya ialah 30. Okey, apabila kita dah tahu koordinatnya, maka kita boleh gunakan koordinat tersebut untuk mencari kecerunan. Kenapa kita perlu cari kecerunan? Sebab kecerunan itu mewakili nilai laju pergerakan kereta dan juga bas tersebut. Okey, mari kita cuba. Penyelesaiannya ialah, okey, ini adalah kita punya soalan graf tadi. Laju kereta. Okey, beza jarak yang dilalui ialah Y2 tolak Y1. Kereta ialah garis yang berwarna pink. Okey, jarak yang dilalui bahagi beza masa yang sepadan. Okey, masa yang sepadan ialah jarak mengufuk ini iaitu X2 tolak X1. Okey, titik yang pertama ialah 00, titik yang kedua ialah 2150. Mari kita cari kecerunannya. Okey, jadi 150 tolak dengan sifar bahagi 2 tolak dengan sifar. Kita akan dapat jawapannya ialah 75 km per jam. Okey, perhatikan unit. Unit pada paksi Y ialah kilometer, unit pada paksi masa ialah jam. Jadi unit yang kita akan dapat 75 km per jam ataupun 75 km jam -1. Ini ialah laju kereta. Okey, kita nak buat perbandingan dengan laju bas. Mari kita cari pula laju bas persiaran. Okey, bas persiaran garis warna hijau. Nampak koordinat dia ialah 0150 dengan 30. Jadi Y tolak Y. Jadi 150 tolak 0, X tolak X. 3 tolak 0. Apa jawapan kita? Kita akan dapat negatif 50 km per jam sebab graf ini ialah graf berkecerunan negatif. Okey? Dan unitnya ialah kilometer per jam. Dari mana kita tahu? Lihat pada paksi Y kita, paksi jarak kita unitnya kilometer. Paksi masa kita unitnya ialah jam. Jadi unit untuk laju yang kita peroleh ialah kilometer per jam. Apa maksud negatif ini? Negatif ini bermakna arah gerakan bas persiaran bertentangan dengan arah gerakan kereta. Okey, jadi untuk laju bas ialah 50 km jam -1. Negatif ini menunjukkan arah. Soalan nak laju bas. Jadi laju bas ialah 50 km jam -1. Mari kita lihat beza laju antara kereta dan juga bas ialah 75 tolak 50 km jam -1. Bersamaan dengan 25 km jam -1. Okey, boleh faham anak-anak semua? Cikgu percaya
ya anda semua dapat mengenal pasti formula untuk mencari kecurangan dan pelajar dapat menyatakan laju yang diperoleh daripada graf jarak masa. Okey, itu sahaja dari cikgu untuk kali ini. Terima kasih.